Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Nabi dah sampai! Nabi dah sampai! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua anak mari ustaz? Diharapkan semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Begitu juga dengan ustaz. Alhamdulillah ustaz sihat. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah, iaitu dengan tajuknya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, kalau kamu tengok di gambar di belakang ustaz ni adalah gambar makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita mendengar sesiapa saja yang menyebut namanya, bahawa kita hendaklah berselawat kepada baginda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okey, Allah Ta'ala pernah cakap siapa yang berselawat pada Nabi, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi kita kena rajin-rajinlah berselawat atas Nabi. Baiklah, okeylah. Baiklah, kita terus ke tajuk kita pada hari ini, iaitu hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebagaimana yang kita tahu, kita dah belajar sebelum ni, Nabi telah menyuruh para sahabat baginda untuk pergi berhijrah ke Madinah terlebih dahulu. Kalau kita dah belajar sebelum ni tentang perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2, di mana perjanjian yang dibuat di antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar dan kita akan bincangkan tentang bagaimana pula Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Sebelum ni sahabat-sahabat dia yang pergi dulu. Nabi kata semua pergi dulu. Nanti insya-Allah aku akan sampai untuk ke Madinah. Okey? Baik, kita tengok slide yang pertama, hijrah ke Madinah. Okey, baik. Sebelum tu ustaz nak bagi tahu, kalau siapa yang ada buku teks, boleh keluarkan buku teks dan boleh tengok muka surat 29 Muka surat 29. Muka surat 29 tajuknya adalah hijrah ke Madinah. Baik, antara dalam topik hijrah ke Madinah ni ada sub-sub topik dia. Yang pertama sekali adalah ancaman Quraisy. Sebelum Nabi Muhammad SAW ni pergi ke Madinah, terdapat beberapa ancaman yang telah dilancarkan oleh orang-orang Quraisy, yang mana ini adalah untuk menghalang supaya Nabi Muhammad ni tidak berhijrah ke Madinah. Okey, baik. Kemudian kita akan tengok subtopik seterusnya ialah malam sebelum hijrah, di mana apa peristiwa yang berlaku malam sebelum Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah. Dan yang ketiganya, bermula hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam tajuk ini kita akan tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW ni berhijrah. Berapa jauh perjalanan dia, kat mana dia berhenti. Dari sini kita akan tengok. Dan kita akan tengok apakah penghayatan hijrah yang kita boleh perolehi daripada peristiwa ini. Dan akhir sekali kita akan tengok bagaimanakah layanan orang-orang Nibanina apabila Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Baik, kalau kamu tengok di awal video ni tadi ada satu satu klip, satu video klip di mana dia adalah dalam bentuk kartun,
di awal video ni tadi, di mana dia menggambarkan bagaimanakah orang kata reaksi penduduk Madinah apabila Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Kalau kamu tengok mereka semua sangat gembira menyambut Nabi dengan menyanyikan zikir-zikir dan juga menasyidkan lagu Tala'al Badru Alaina tu semualah. Jadi ni kita nak gambarkan bahawa orang-orang Madinah ni amat mengalu-alukan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Okey, yang movie tadi tu kamu boleh tengok dalam YouTube ada Kamu type saja tajuknya Muhammad Utusan Terakhir, ada video berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, okeylah, kita teruskan topik kita yang pertama, iaitu ancaman Quraisy. Okey, boleh tengok dalam buku teks ya. Kalau buku teks, okey. Baik. Okey, yang pertama sekali. Segala usaha kaum Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW menemui kegagalan. Mereka mengetahui bahawa orang Islam pula berhijrah ke Madinah. Baik. Kat sini kita tengok orang-orang Quraisy ni tadi melakukan pelbagai benda untuk menghalang Nabi Muhammad SAW berdakwah. Menemui kegagalan lah. Dia buat tu semua gagal. Semua tak jadi. Okey, dan lebih-lebih lagi dia orang lagi bengang bila tahu yang orang Islam semua telah berhijrah ke Madinah. Bila dia tahu bahawa Nabi Muhammad SAW suruh pula dia orang pergi berhijrah ke Madinah. Okey, baik. Kemudian kaum Quraisy bermusyawarah. Bermusyawarah ni mana dia orang bermusyawarah lah di Darul Nadwah untuk berbincang mengenai cara-cara menghalang Nabi Muhammad SAW daripada terus menyebarkan agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Lalu mereka, orang-orang kafir Quraisy ni tadi, mereka pun duduk berbincang di nama tempat yang dinamanya sebagai Darul Nadwah. Darul Nadwah ni untuk berbincang. Dan nak bincang bagaimana caranya kita nak halang Nabi Muhammad ni untuk terus menyebarkan agama Islam. Maknanya untuk dia nak menghalang Nabi ni untuk terus berdakwah lah. Dan juga untuk menghalang Nabi untuk pergi berhijrah ke Madinah. Baik, hasil perbincangan tersebut, mereka mengambil keputusan melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan membunuh baginda. Dia orang bincang dan dia orang setuju untuk melantik 12 orang 12 orang pemuda, yang mana pemuda ini diminta untuk mengepung rumah Nabi dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Begitu jahatnya orang kafir Quraisy ni kan? Dia dah tak boleh nak menghalang Nabi untuk berdakwah kan? Dia dah buat macam-macam, buat macam ni gagal, buat macam ni gagal, buat macam ni gagal, dan akhirnya kan dia mengambil keputusan untuk lantik 12 orang pemuda lalu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Baik, okey. Tapi apakah yang berlaku? Mari kita tengok. Apakah yang berlaku? Mari kita tengok. Okey. Baik. Okey, malam sebelum hijrah. Tadi tu ancaman yang mana orang kafir Quraisy kan, orang-orang kafir Quraisy tadi apa nama ni? Ancaman yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Sekarang kita tengok pula malam. Apakah peristiwa yang berlaku malam sebelum Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah? Baik, hasil perbincangan musyrikin Quraisy itu telah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah yang berbunyi. Maknanya Allah Ta'ala telah menggunakan wahyu kepada Nabi untuk memberitahu perancangan dan juga hasil perbincangan yang telah dibuat oleh musyrikin Quraisy itu. Okey, dalam wahyu Allah itu yang berbunyi begini: wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah, yakni wahai Muhammad, tak kala orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka.
kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Kesimpulan yang di sini maknanya Allah Taala dah bagi tahu kat Nabi, bagi tahu Nabi dengan dia dengan menurunkan wahyu kepada Nabi, iaitu surah Al-Anfal ayat 30 ni, bahawa orang-orang musyrikin Mekah ni tadi, orang-orang kafir ni tadi bersepakat untuk mengepung Nabi lalu membunuh Nabi. Baik. Okey. Okey, jadi apakah tindakan Nabi bila dah dapat berita sebegitu? Apakah yang Nabi buat? Baik. Okey, kita tengok malam sebelum hijrah. Okey, Nabi Muhammad, baik, Nabi Muhammad menerima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Setelah mengetahui segala rancangan jahat musyrikin itu, baginda segera memberitahu perkara tersebut kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar membuat perancangan yang sangat teliti bagi mengelakkan penghijrahan mereka diketahui oleh musuh. Okey, baik. Jadi Nabi Muhammad ni dia dah tahu, dia dah terima wahyu daripada Allah, dan dia dah tahu bahawa orang-orang musyrikin Mekah ni merancang untuk menggagalkan penghijrahan Nabi ke Madinah. Lalu Nabi Muhammad pun dia segera memberitahu pada sahabat Nabi, iaitu Saidina Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ni pun dia buat satu perancangan yang sangat teliti bagi mengelakkan penghijrahan mereka diketahui musuh. Maknanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tadi dia buat satu planning bagaimana caranya untuk mereka berhijrah tanpa diketahui oleh orang musyrikin Mekah. Baik, pada masa yang sama, rumah Nabi Muhammad SAW telah dikepung oleh pemuda-pemuda yang ditugaskan untuk membunuh baginda. Nampak? Okey. Maknanya Nabi pada masa yang sama tu juga orang-orang kafir ni dah suruh 12 orang pemuda ni tadi pergi ke rumah Nabi dan kepung. Dia pergi kepung, nak pergi kepung. Baginda memerintahkan Ali bin Abi Talib supaya tidur di katil baginda bagi mengaburi pihak musuh. Jadi Nabi pun dia telah memerintahkan Ali. Ali ni siapa? Ali ni pun salah seorang sahabat Nabi juga. Khalifah Islam kita yang keempat. Abu Bakar yang pertama, Ali ni yang keempat. Jadi Ali ni pun Nabi kata, wahai Ali, kau tidurlah di katilku, menggantikan tempatku. Dia suruh Ali ni tidur kat katil Nabi. Dan baginda untuk tujuannya adalah apa? Untuk mengaburi pihak musuh. Kalau misal kata pihak musuh ni tadi 12 orang kafir Quraisy tadi nak serang Nabi, nak bunuh Nabi, dia orang tak dapat lah, sebab nanti dia orang tengok yang tidur di situ adalah Ali, Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib. Kamu kena ingat ni, siapa yang menggantikan Nabi, menggantikan tempat tidur Nabi ketika Nabi pergi berhijrah pada malam tu adalah Ali bin Abi Talib. Okey, seterusnya, baginda keluar melalui pintu hadapan rumah sambil membaca potongan Al-Quran dan dari surah Yasin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin ayat 9 yang bermaksud kami jadikan di hadapan mereka penutup dan di belakang mereka penutup hingga mereka tidak dapat melihat. Dikabarkan pada ketika itu Nabi Nabi baca je ayat tu. Nabi baca bila Nabi ni dia keluar ikut pintu depan rumah. Dia keluar je, dia baca ayat ni, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Dan juga bila Nabi baca je ayat tu, terus apakah yang terjadi? Dengan izin Allah, pemuda-pemuda itu tidak dapat melihat Nabi Muhammad SAW yang lalu di hadapan mereka. Nampak tak? Begitu besarnya Nabi begitu besarnya mukjizat Nabi ni. Bila Nabi baca dia tadi surah Yasin ayat 9 tu tadi, terus
Nabi keluar selamba je. Kan? Pemuda-pemuda yang menjaga, yang mengepung rumah Nabi tu tadi langsung tak nampak Nabi keluar. Kan? Kalau kita boleh tak buat macam tu agaknya? Kan? Cubalah kamu cuba baca ayat tu, tengok jadi tak. Tapi mustahil lah nak jadi sebab Nabi Muhammad ni adalah seorang Nabi dan Allah Ta'ala telah kurniakan mukjizat kepada baginda. Jadi apa saja yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Baik, bila Nabi baca dia tadi, Nabi terus keluar berjalan. Orang-orang yang tengah kepung ni pun tak nampak Nabi keluar. Memang Allah Ta'ala dengan kuasa Allah Ta'ala telah tutup, mengaburi mata mereka. Baik, kemudian pembesar-pembesar Quraisy terkejut dan marah apabila mereka diberitahu oleh pemuda-pemuda itu bahawa Nabi Muhammad SAW tiada lagi di dalam rumahnya kecuali Ali bin Abi Talib. Maknanya pembesar-pembesar Quraisy tadi pun amat marahlah. Kenapa kau tak jaga betul-betul? Kenapa kau tak tengok Nabi Muhammad? Keluar bila masa Nabi Muhammad keluar? Begitu marah ni lah, dia marah tadilah yang 12 orang yang telah kepung rumah Nabi ni tadi. Okey, kemudian pembesar-pembesar Quraisy menawarkan 100 ekor unta bagi sesiapa yang berjaya menangkap Nabi sama ada hidup atau mati. Kan, sampaikan satu tahap, maknanya orang-orang kafir Quraisy ni nak sangat Nabi ni dibunuh, maka dia sanggup menawarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kan, supaya yang berjaya menangkap Nabi, maknanya siapa yang berjaya menangkap Nabi sama ada hidup ataupun mati, akan diberikan ganjaran 100 ekor unta. Maknanya di sini bahawa orang kafir Quraisy ni betul-betul nak tangkap dan bunuh Nabi. Tapi dengan kuasa Allah, mereka tak berjaya, kan? Mereka tak berjaya. Sebab apa? Allah, dengan kekuasaan Allah tadi, maka orang-orang yang mengepung rumah Nabi itu dia langsung tak nampak bila masa Nabi keluar daripada rumah tersebut. Jadi begitulah kekuasaan Nabi, begitulah kekuasaan Allah Ta'ala yang telah dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, seterusnya. Baik, okey. Bila Nabi SAW telah pun bila Nabi Muhammad SAW telah pun keluar daripada rumahnya, maka bermulalah hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memulakan perjalanan mereka. Mereka bersembunyi selama 3 hari di dalam Gua Sur. Gua Sur tu yang macam mana tu? Siapa pernah tengok Gua Sur? Okey, kalau kamu nak tengok Gua Sur tu macam mana? Ustaz tunjuk sekejap. Okey, Gua Sur tu, yang ni gambar dia. Kalau kamu tengok gambar yang mula-mula tadi. Gambar yang mula-mula Ustaz apa namanya? Di awal presentation ni tadi. Nampak tak? Yang inilah Gua Sur. Siapa yang pergi ke Mekah, yang pergi buat umrah ke nanti ataupun buat haji nanti, bolehlah bolehlah melihat ke Gua Sur. Jabal Sur, ni nampak ni. Di sinilah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq telah bersembunyi di sini selama 3 hari. Maknanya Nabi Muhammad ni dia tak terus pergi ke hijrah. Dia tak terus pergi ke Madinah. Maknanya dia bersembunyi dulu selama 3 hari kat situ. Kenapa? Sebab untuk mengelakkan daripada dikejar oleh musuh, nak mengelakkan daripada ancaman musuh. Okey? Jadi Nabi Muhammad SAW bermalam di Gua Sur tu selama 3 hari. Ketika itu juga orang-orang Quraisy masih mengejar Nabi Muhammad SAW. Dia ni masih lagi nak kejar Nabi. Maknanya dia orang kejar, tapi padahal dia orang tak tahu yang Nabi Muhammad sedang bersembunyi di Gua Sur. Okey, mereka akhirnya tiba di hadapan Gua Sur. Dengan kuasa Allah didatangkan labah-labah membuat sarang di pintu gua dan burung merpati membuat sarang dan bertelur di pintu gua. Maknanya pada ketika itu Nabi Muhammad pada ketika itu orang kafir ni tadi dia orang sampai kat depan pintu gua. Bila dia orang sampai kat pintu gua tu tahu Allah Taala dengan kuasa Allah Taala Allah Ta'ala telah datangkan seekor labah-labah. Labah-labah ni dia buat sarang kat pintu gua tu, dan pada masa yang sama ada 2 burung merpati sedang bertelur di pintu gua. Lalu orang Quraisy berfikir, sekiranya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua, pasti sarang labah-labah sudah musnah dan burung merpati pasti tiada di situ. Nampak tak? Maknanya
Allah Ta'ala dengan kuasa Allah tu tadi, Allah Ta'ala turunkan labah-labah buat sarang kat depan gua Sur tu dengan burung merpati tu tadi. Maka Nabi Muhammad pun terselamatlah daripada ancaman orang kafir ni tadi. Sebab orang kafir ni fikir, kalau gua ni ada orang masuk, mestilah sarang labah-labah ni dah runtuh kan, dah koyak. Dan juga burung merpati ni mesti dah tak ada kat situ dah, mesti dah lari kan, sebab sarang dia dah kena kacau. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun tak jadilah masuk ke dalam gua Sur tersebut. Baik, okey, seterusnya. Okey, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqas melalui jalan pantai. Okey, setelah Nabi Muhammad dan juga Sayyidina Abu Bakar ni dah bersembunyi selama 3 hari kat dalam gua Sur tu, dia pun meneruskan perjalanan ke Madinah lah. Yang mana dia telah dipimpin dan telah dipandu, maknanya orang yang bawa dia ni, yang temankan ni adalah Abdullah bin Uraiqas, lalui jalan pantai. Dia lalu daripada kota Mekah nak pergi ke Madinah tu, dia ikut lalu pantai. Di pertengahan jalan, Syurqah bin Malik berjaya menjejak Nabi. Sampai kat tengah jalan, ada salah seorang orang kafir Quraisy ni, Syurqah bin Malik, dia berjaya menjejak Nabi lah, maknanya dia berjaya follow Nabi. Dan Abu Bakar tetapi dia tidak berjaya membunuh Nabi kerana kaki kudanya terbenam di dalam pasir. Nampak tak? Dia berjaya jejak Nabi dengan Abu Bakar, tapi tak berjaya nak bunuh Nabi. Sebab apa? Kaki kudanya dah termasuk dalam pasir. Itu semua berlaku atas kuasa Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala betul-betul melindungi Nabi Muhammad pada ketika itu. Perjalanan ke Madinah diteruskan lagi. Nabi berhenti di Quba, dan mendirikan masjid yang pertama dalam Islam. Maksudnya Nabi ni tadi, dia teruskan perjalanan dia sampai satu tempat yang bernama Quba. Baik, kat Quba ni Nabi telah buat masjid. Buat masjid. Dia mendirikan masjid, dan masjid yang pertama dalam Islam sebenarnya adalah Masjid Quba. Bukan Masjid Nabawi. Masjid Quba adalah masjid yang pertama didirikan di dalam Islam. Sebab masa tu Nabi belum sampai lagi dekat Madinah. That's why dia belum bina lagi Masjid Nabawi. Jadi masjid yang pertama di dalam Islam adalah Masjid Quba. Siapa yang nanti pergi ke Mekah boleh tengok Masjid Quba ni kat mana. Baik, alright. Seterusnya, penghayatan hijrah ke Madinah. Apakah yang kita boleh, apakah orang kata perkara-perkara yang kita boleh hayati dan kita boleh selami dalam peristiwa hijrah ke Madinah? Yang pertama sekali adalah mencontohi keberanian Ali bin Abi Talib. Itu yang paling kan, siapa berani ikut macam Ali bin Abi Talib? Buatnya kalau orang kafir Quraisy tu marah, terus dibunuhnya Ali bin Abi Talib. Tapi Ali bin Abi Talib ni adalah seorang yang betul-betul berani, cekal. Dia betul-betul berjuang kerana Islam. Dia sanggup mati untuk Nabi Muhammad SAW. Dia sanggup menggantikan tempat Nabi. Kalau lah misal kata orang kafir tu dia tak tengok siapa yang dia bunuh, dia terus bunuh je, tak ke Ali bin Abi Talib tu mati. Tapi Ali bin Abi Talib tak apalah, dia terima, dia sanggup menggantikan tempat Rasulullah SAW. Kemudian perancangan Allah lebih baik daripada perancangan manusia. Dalam hidup kita ni, apa saja yang kita rancang, wa makaru wa makara wallahu makirin. Kita juga merancang, Allah Ta'ala juga merancang, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih baik. Kita merancang macam mana pun, tapi kalau misalkan Allah Ta'ala dah takdirkan perancangan kita tu tidak mencapai apa yang kita nak, kita kena redha. Kita kena redha dengan takdir Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lebih maha mengetahui segala perancangan yang telah direncanakan untuk kita, yang telah dirancang untuk kita. Jadi kita kena sabar. Mungkin ada hikmah di sebalik perancangan tersebut. Baik, sentiasa menghayati pergumulan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat dalam menegakkan Islam. Ini yang paling penting sekali lah. Kita kena hayati Islam yang kita dapat pada hari ini adalah pengorbanan daripada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat baginda dalam menegakkan agama Islam. Kita beruntung sebab kita dilahirkan saja kita dah beragama Islam. Tapi pada zaman Nabi dulu, kita tengok bagaimana orang-orang dulu, dia orang ni nak memeluk agama Islam, dia orang kena seksa, ada yang kena bunuh. Macam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, diseksa, dijemur di tengah-tengah matahari, dipukul dengan tali dan macam-macam. Jadi
Tapi iman mereka ni kuat, iman mereka ni kuat untuk beriman kepada Allah Taala. Okey, baik. Okey, seterusnya, bagaimana pula layanan-layanan yang telah diberikan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah? Baik, setelah mengharungi pelbagai rintangan, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal, tahun ke-13 kenabian bersamaan 622 Masihi. Setelah Nabi ni tadi dan juga Abu Bakar, dia telah melalui pelbagai rintangan dan sebagainya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Maksudnya dah 13 tahun Nabi Rasulullah menjadi Nabi bersamaan dengan 622 Masihi. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan gembira dan sangat meriah. Kalau kamu tengok dalam video yang mula-mula tadi kan, ada yang bernyasyir Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Kalau kamu tengok, maksud dia telah tiba kepada kami bulan purnama. Disambut dengan meriah oleh orang-orang Madinah. Alunan syair dan paluan gendang. Dia yang tadi tu syair lah tu, Tala'al badru alaina tu syair lah tu. Dan paluan gendang, dia orang pakai dia gendang kompang, bergema dengan penuh semangat menyambut dan menyebut dan memuji baginda. Kan macam kita lah nak sambut menteri datang kan, kita berkompang. Ataupun kita nak sambut pengantin datang VIP kan, kita berkompang lah, yang bernasyid, berselawat dan sebagainya. Itu sebabnya kalau kamu tengok, kalau macam kita nak menyambut kedatangan orang dalam satu-satu majlis tu, ada yang buka lagu selawat apa semua kan. Itu semua kita signifikan lah dengan orang kata kita nak menyambut kedatangan orang. Sebab signifikan dengan di mana pada ketika itu orang Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan alunan syair, selawat, memuji baginda dan sebagainya. Okey, baik, ramai di kalangan orang-orang Islam itu mempelawa Nabi tinggal di rumah mereka. Bila Nabi sampai je, ramai yang ajak, wahai Rasulullah, duduklah dekat rumah aku. Kan, ramai orang ajak Nabi duduk. Okey, Nabi Muhammad SAW membiarkan unta yang dinaiki berhenti. Baginda akan tinggal di rumah tempat untanya berhenti. Lalu Nabi ni yalah, dia tak nak lah, macam Nabi ni mungkin dia nak jaga hati orang Madinah tadi. Jadi dia tak nak lah pilih. Nabi kata okey, dia biar dia lepaskan unta dia. Maknanya unta yang ditunggangi oleh Nabi ni, okey, Nabi kata biarlah unta aku ni yang menentukan rumah siapa yang aku nak duduk. Nanti kan kalau dia pilih, kan kalau dia pilih rumah ni sekarang, nanti sekarang orang lain kecil hati. Orang lain kecil hati kan, sebab semua nak Nabi ni duduk kat rumah dia orang. Kan? Semua nak Nabi nak duduk rumah dia orang. Nampak tak? Kesimpulan sini bahawa Nabi ni adalah seorang yang betul-betul adil, dia tak pilih kasih. Jadi dia kata dia biarkan, dia bagi biar unta dia yang buat urusan. Maksudnya gitulah. Maknanya dia biarkan unta dia, dia lepaskan unta dia. Mana unta tu berhenti, kat rumah mana unta tu berhenti, kat situlah Nabi akan duduk dan tinggal di situ. Dekat situlah Nabi akan duduk dan tinggal di situ. Baik. Okey. Kemudian akhirnya unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya unta tu tadi dia dah jalan. Akhirnya dia berhenti dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka rumah itu terpilih sebagai tempat tinggal sementara baginda. Maknanya rumah itu Nabi telah jadikan tempat tinggal sementara baginda lah. Sementara Nabi ni belum ada rumah lagi, dia belum buat rumah lagi kat situ. Jadi buat sementara waktu dia akan tinggal di situ, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni tadi. Okey, semasa di Madinah, baginda telah membeli sebidang tanah yang luas, kepunyaan anak yatim Bani Najran untuk membina sebuah masjid. Masjid itu dikenali sebagai Masjidin Nabawi. Jadi bila Nabi sampai dekat sana, Nabi dia telah beli sebidang tanah lah. Tanah dekat Amidah tu, yang mana tanah tu adalah kepunyaan anak yatim yang bernama Bani Najran. Bani Najran ni tadi
Dan daripada tanah tu tadi Nabi pun buat masjid daripada yang tanah yang diberi sebidang tu tadi. Dan sampai sekarang masjid itu dikenali sebagai Masjid Nabawi, Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi yang kita tengok sekarang yang dekat Mekah tu sekarang, di mana dekat masjid tu ada makam Nabi terletak kat sana kan. Siapa-siapa yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji ke apa, pasti akan pergi ke masjid tu. Memang orang kata tempat yang wajib kita pergilah ke Masjid Nabawi. Kat Masjid Nabawi tu terletak makam Nabi, makam Nabi macam Ustaz tunjuk tadi kan. Tu makam Nabi. Kat situ juga ada satu tempat yang dinamakan sebagai Raudah, sebab Nabi pernah bersabda, siapa yang berdoa dekat kawasan Raudah tu, insya-Allah doanya akan dimakbulkan oleh Allah Taala. Sebab itu Nabi pernah sabda. Jadi bila orang datang ke Masjid Nabi tu, ramai yang nak pergi, nak ziarah makam Nabi, nak pergi tengok tempat tu dan sebagainya. Dan juga tempat Masjid Nabawi itu juga adalah merupakan tempat Nabi tinggal. Maknanya Nabi dia tinggal kat situ. Maknanya dia buat rumah lah kat sebelah masjid tu. Ini memudahkan Nabi untuk pergi berulang alik ke masjid untuk menunaikan ibadah dan untuk juga mengajar dan juga berdakwah kepada orang-orang yang berada di Madinah. Baik, jadi kesimpulannya daripada tajuk yang kita dah Ustaz bincangin tadi. So kalau kita lihat di sini bahawa perjuangan Nabi Muhammad SAW tu untuk pergi berhijrah tu, kamu tengok macam-macam perkara yang beliau hadapi kan. Sebelum nak pergi tu lagi orang dah nak kacau, nak bunuh dia dah. Dah dapat ancaman bunuh, orang nak bunuh dia kan. Betul tak? Kan? And then malam dia nak pergi tu pun orang kepung lagi rumah dia. Tak lagi dia pergi berhijrah ke Madinah. Kan? Sampai di Madinah, sebelum nak sampai ke Madinah tu bukan terus pergi je. Kena pula bersembunyi dekat Gua Sur selama 3 hari kan. Sebab orang-orang kafir ni tadi dia kejar Nabi, kejar. Tapi dengan izin Allah Taala tak dapat kejar kan. Nabi Muhammad bersembunyi di dalam Gua Sur selama 3 hari, di mana Allah Taala turunkan lelabah untuk buat sarang dan juga burung merpati bertelur kat dalam dekat depan pintu gua tu. Lalu selamatlah Nabi daripada ancaman orang kafir Quraisy. Dikabarkan juga yang ni ada satu kisah ini pada ketika Nabi Muhammad SAW ni sedang bersembunyi dalam Gua Sur tu, Nabi Muhammad tengah tidur. Ada satu ular datang nak cuba patuk Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar ni sempat tahan ular tu. Akhirnya ular itu mematuk ke Sayyidina Abu Bakar. Nampak tak? Punyalah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar ni, dia nak melindungi Nabi daripada diserang. Sampaikan Sayyidina Abu Bakar ni tahan ular tu supaya dia tidak matuk Nabi, biarlah dia kena patuk. Nampak tak kat situ kan. Lepas tu bila daripada Gua Sur tadi nak pergi ke Madinah, jalan ikut pantai lagi, kemudian pada perjalanan tu pula kena serang lagi, tapi dengan kuasa Allah tak berjaya sebab kaki gojengnya terbenam kan. Dan akhirnya barulah Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Jadi kalau kamu tengok kat sini, macam-macam Nabi hadapi sebelum Nabi nak berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu hayati segala pengorbanan dan hijrah Nabi. Itu sebabnya setiap tahun kita sambutan Ma'ad Hijrah. Pada setiap 1 Muharram kita akan sambut perayaan sambutan Ma'ad Hijrah. Tujuannya adalah untuk kita mengenang dan kita menghayati peristiwa hijrah ya Nabi ni tadi. Ni adalah orang kata hijrah ni, orang kata satu perubahan daripada Nabi dulu masa di kota Mekah tu, umat Islam ditindas dan sebagainya. Jadi bila mereka berhijrah ke Madinah, dia merupakan satu sinar baru dalam kehidupan mereka. Maknanya mereka, Nabi Muhammad SAW dapat menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas. Bila Nabi berada kat Madinah tu, Nabi dapat bina masjid kan. Nabi dapat orang kata buat sekolah, dapat menyebarkan agama Islam ni dengan lebih meluas ke seluruh dan juga serata alam. Baik, jadi itu saja perkongsian Ustaz pada hari ini. Diharapkan kamu semua dapat faham topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi Ustaz harap lepas ni kamu tolong buat latihan dalam buku aktiviti berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi sampaikan salam Ustaz pada ibu bapa kamu dan juga ahli keluarga kamu, dan jaga diri kamu baik-baik, jaga kesihatan apa semualah, dan buatlah tugasan-tugasan yang telah diminta oleh guru kamu, ibu bapa kamu dan sebagainya. Yang paling penting sekali, jaga solat dan banyakkan baca Al-Quran. Solat jaga, jangan tinggalkan solat. Itu pesan Ustaz. Okey, kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye semua.